Sudah. Dosa. Mereka ni tak jawab kita. Kita kata ini dasar ekonomi kita. Ini pendidikan kita. Hari ini hubungan kita Melayu, Cina, India itu tidak baik di bawah kerajaan yang ada. Tapi tengok dalam Pakatan Rakyat, bukan tak ada masalah, boleh. Kadang dalam mesyuarat setuju tak setuju. Semalam kita bermesyuarat. Pemimpin keadilan, PAS, pemimpin DAP, ada semua. Yalah sikit banyak kenyataan. Kalau tak setuju sikit, so khabar usah Malaysia dah bergaduh. Pergaduhan besar di antara Karpal Singh dengan Ming Aziz. Kita berlusa hati. Semalam tak ada apa, Karpal Singh relax dalam mesyuarat. Karena dia tahu dasar Pakatan Rakyat ini kerjasama di kalangan kita. Ya. Tapi perbezaan kecil dibesarkan, disengaja. Terus jadi sebab itu sudah kena ingat. Macam baru ini, oh PAS dah nak bergabung dengan UMNO. Wow, utusan Malaysia pun akan diserah jawatan. Menteri Besar faham kata, jangan bimbang kalau PAS nak kita bagi Menteri Besar ni. Dia ingat PAS Menteri Ketua Cawangan UMNO. Jadi PAS pun pandai tak? Dia buat kenyimatan sikit sebanyak. UMNO ni macam dia dah ada, bukan gila tak lah. Dia dah, kerana kapal dia nak karam. Ya, kapal dia nak karam. Jadi terpaksa bergantung, dia tengok tak boleh lah. Dia tengok sambutan rakyat begitu. Dia tengok sambutan rakyat, belum pilihan raya macam itu. Sekarang, selepas pilihan raya, saya dah percaya, saya pergi round, saya dibentung 2 malam sudah. Sebelum itu di Permata Ampau, sebelum itu di Bagan Datuk, banyak tempat. Saudara, belum pernah saya saksikan sambutan rakyat hebat seperti mana anda sekarang. Alhamdulillah, banding 98 masih baik sekarang. Banding sebelum 8 Mac masih baik sekarang. Jadi UMNO tahu itu, maka dia cuba main supaya laga, supaya PAS gaduh dengan keadilan, PAS gaduh dengan DAP. Sekali Tuan Guru Ning Aziz, Tuan Guru Ustaz Haji Awang berpakat, mesyuarat dan bagi keputusan. Kami tidak akan bersama dengan UMNO dan Barisan Nasional sama sekali. Bukan saja itu, kami tetap bersama Pakatan Rakyat. Saya sebut setiap hari itu, Aizan nak letak jawatan, saya bertanding. Tuan Guru Ustaz Hadi tengah mesyuarat PAS, terus telefon saya, Anwar, Anwar, dengan saudara aku Anwar, jangan bimbang. PAS akan kerahkan seluruh jentera PAS untuk membantu saudara memenangkan saudara. Sebab itu, di Pematang Pau, saya betul calon keadilan, tetapi kita umumkan Anwar adalah calon Pakatan Rakyat bersama. Jadi sekarang Anwar kata apa? Itulah PAS yang tak boleh harap. Dulu nak sayang kita, sekarang tak nak sayang tu dah. Beginilah nasib diriku yang malang, karam kapal. Aduh. Nah, jadi sebab itu dia ada masalah. Dan ini maknanya pemimpin-pemimpin PAS, DAP, keadilan, kita matang, kita tahu macam mana pun matlamatnya rakyat. Dia kata kita jual maruah kita. Apa dia? Bahasa. Saya tak tolak ansur soal bahasa. Dasar bahasa Melayu, bahasa rasmi mesti dikuasai oleh semua rakyat. Melayu, Cina, India, Iban, Kanada. Tapi saya jelas bahawa hak orang, bukan dia orang Cina menguasai bahasa Cina. Sekarang ini kita tahu bahasa Cina atau bahasa rantau, bahasa ekonomi yang penting. Asalkan anak Cina di sekolah Cina atau menguasai bahasa Melayu dengan baik, saya tidak ada masalah kalau dia nak tingkatkan penguasaan bahasa Cina supaya bahasa Cina dia cukup baik. Bahkan kalau ada orang Melayu, anak-anak Melayu belajar di sekolah Cina, saya tidak ada masalah. Tapi syaratnya bahasa Melayu dikuasai dengan baik. Ini UMNO nak marah sebab apa? Dia bahasa Melayu pun tak betul. Konon dia kempen untuk bahasa Inggeris. Saya jaga kepentingan bahasa Inggeris. Saudara kena faham. Kalau tak pandai bahasa Inggeris, saya lepas kena tergajang dulu, masuk jail, keluar, saya tak boleh jadi profesor di Georgetown University, Amerika. Jadi kepentingan bahasa Inggeris tu ada. Tetapi jangan sampai korbankan kepentingan bahasa kita. Jadi bahasa Inggeris penting. Tapi cara kerajaan UMNO Barisan Nasional dan Menteri Kering
Duk ajar bahasa Inggeris, dia tak buka. Matematik, sains dalam bahasa Inggeris. Melayu pun tak ke mana, Inggeris pun tak ke mana. Kemudian ada seorang ketua menteri, saya tengok, kebetulan saya jangan tonton televisyen, malam tu kita tengok. Dia kata, hampir dengan dulu tu tak payah cakap lah. Dia pun dah kalah lah. Ada seorang, kemudian dia cakap, dia nak campaign bahasa Inggeris. You know, English is very important. We must learn English. Very important English. Apa dia ni? Okay. Ya. Jadi sebab itu kita kena ambil sikap. Kalau sudah baca hikayat Hang Tuah, mungkin anak-anak muda sekarang lupa. Tapi saya, kalau orang Melayu, dia patut dia belajar. Dia baca sejarah Melayu, hikayat Hang Tuah. Hikayat Hang Tuah tu, Hang Tuah, latihan dia, apa dia? Dia mula-mula, dia belajar bahasa Melayu. Itu cerita ratus tahun Melayu dulu. Tengok macam mana didik seorang pahlawan Laksamana Hang Tuah untuk menjadi pemimpin. Pertama, menguasai bahasa Melayu dengan baik. Kemudian bahasa Arab, kerana itu masa itu tradisi agama yang kuat. Kemudian bahasa Siap, kerana itu masa itu dihubungkan dengan kerajaan Siap. Kemudian bahasa Jawa. Kemudian bahasa Cina. Itu dalam, entah tak tahulah Hang Tuah belajar betul-betul tidak. Tapi dalam hikayat tu dia terangkan bagaimana nak latih angkat seorang Laksamana sebagai pemimpin, penguasaan bahasa itu baik. Maknanya orang Melayu dilatih, termasuk bahasa orang India, dilatih untuk menguasai bahasa. Dalam sejarah Melayu, dalam hikayat Abdullah Munshi terangkan bagaimana dia jumpa, dia bawa Stanford Raffles pergi ke Melaka, pergi ke sekolah, jumpa guru tu nama Lebay Abdul Razak. Dia tanya Lebay Abdul Razak, apa yang kamu ajar pada Abdul Razak ni? Pertama, kami ajar dia kenal bahasa Melayu, kemudian belajar Quran dan bahasa Arab, kemudian menguasai ilmu-ilmu yang lain. Makna jadi daripada awal, kita penguasaan berbagai bahasa tu bagus. Buat apa kita nak gaduh dengan orang Cina, orang India, bahasa Cina, bahasa Tamil? Kalau tanya saya, kita selesai ke masalah ini. Masalah kita apa dia? Nak duduk bersama sebagai satu keluarga. Orang Melayu, Cina, India, Malairan, Huaran, Intoran, Uaman tu seijaran. Yang Melayu tepuk faham kan? Maksudnya orang Melayu, orang Cina, orang India, kita ni hidup sebagai satu keluarga. Baguslah, pilih sokong. Ya, tak suai. Baik, jadi saudara, sebab itu kita kena betulkan. Pertama, perpaduan rakyat. Kedua, ekonomi. Ya, saya tidak kata ekonomi ini mudah, kita tahu. Saya tahu, saya urus ekonomi 8 tahun. Tapi alhamdulillah, saudara tahu, 8 tahun sekali nak naik minyak 3 sen. Pening kepala saya. Nak naik berapa sen? 3 sen. Bincang dengan pegawai kementerian macam mana nak naik 3 sen. Saya menteri, saya pening, kerana saya fikir naik 3 sen rakyat susah. Negeri sekarang diesel naik RM1, tak ada apa-apa. You tengok beza pada pemimpin letak kuli. Dia naik RM1 diesel, tak ada apa. Dia tak tahu apa. Dia takkan nak bulu. Ekonomi kita perlu naik. Saya naik 3 sen satu tahun. 93, 94 saya tak ingat. 93. 3 sen. Saya fikir dan naik. Lepas tu berbulan saya turun balik. Batal balik. Jadi 8 tahun minyak tak berubah. Bahawa saya jaga 8 tahun tak berubah harganya. Kali naik 3 sen cepat-cepat turun balik. Kerana saya 3 sen. Saya fikir susah kan. Naik 3 sen. Jadi saya tarik daripada 50 sen jadi 60 sen. Jadi orang nanti marah saya. Kita apa tak guna, orang kena tujuan rakyat naik 3 sen. Sekarang orang UMNO naik RM1 pun inilah. Dulu sekarang dan selama-lamanya. Tengok beza. Kita 3 sen kita susah hati. Naik barang berapa banyak. Inflasi. Tanya menteri. Dulu naik berapa inflasi? Harga barang naik kata 3% saja. Ni heret menteri itu dengan telinga dia bawa ke kedai suruh beli ayam. Beli ayam naik 3% saja. Mana ayam, tepung, gula semua naik harga barang. Tapi menteri dia tak tahu.
Gaji dia tinggi dan dia susah nak laksanakan. Saudara, ini dia maksud pemimpin dan dasar ekonomi jaga rakyat. Saya nak bagi tahu, kalau ekonomi kita urus seperti ini, mana beraya? Kalau tak kita jaga, siapa yang rugi? Paling banyak Melayu. Kita tengok Taman Medan, Melayu ada, Cina ada, India ada. Tapi kalau umumnya dari segi kedudukan, Melayu dan India itu rendah sikit. Jadi kalau kita tekankan harga barang, harga minyak naik, Melayu terkesan. Tapi sekarang ini kalau teruk, Cina pun menghadapi masalah. Buat apa untung kita? Kalau Melayu susah, Cina apa bagi susah, India bagi susah, mana untung dengan apa ya?